Kisah Maria Hertog atau Nadra binti Ma'aruf mencerminkan pertembungan budaya dan agama yang mencetuskan ketegangan kaum paling buruk dalam sejarah Singapura. Dibesarkan sebagai seorang Islam oleh keluarga angkat Melayu selepas Perang Dunia Kedua, dia kemudian dituntut kembali oleh ibu bapa kandungnya yang berbangsa Belanda. Pertikaian ini bukan sekadar soal hak penjagaan, tetapi juga lambang perebutan kuasa antara Timur dan Barat. Adakah Maria sekadar mangsa keadaan atau benarkah dia berhak menentukan identitinya sendiri? Mari kita menelusuri kisah penuh kontroversi ini, menyingkap pertembungan budaya, agama dan undang-undang yang bukan saja mengubah hidupnya, tetapi juga meninggalkan kesan mendalam dalam sejarah rantau ini. Hubertina Maria Hertog dilahirkan pada 24 Mac 1937 dalam sebuah keluarga Katolik Belanda yang menetap di Cimahi, berhampiran Bandung, Jawa, yang ketika itu merupakan sebahagian daripada Hindia Timur Belanda. Bapanya Adrianus Petrus Hertog, seorang sarjan dalam tentera di Raja Hindia Timur Belanda, tiba di Jawa pada tahun 1920-an. Pada awal tahun 1930-an, beliau berkahwin dengan Adeline Hunter, seorang wanita berdarah campuran Scotland Jawa yang dibesarkan di Jawa. Maria dibaptiskan pada 10 April di Gereja Katolik St. Ignatius oleh seorang paderi Katolik. Ketika Perang Dunia Kedua meletus, Adrianus Hertog, seorang sarjan dalam tentera Belanda, ditawan oleh tentera Jepun dan dihantar ke kem tahanan perang di Jepun sehingga tahun 1945. Sementara itu istrinya, Adeline Hertog, tinggal bersama ibunya, Nor Louise, serta 5 orang anak mereka, termasuk Maria. Pada 29 September 1942, Adeline melahirkan anak keenamnya, seorang bayi lelaki. Namun dalam keadaan perang yang semakin genting dan suaminya, Adrianus Hertog, masih dalam tahanan Jepun, Adeline berdepan kesukaran untuk menjaga kesemua anaknya. 3 hari kemudian, Adeline menyerahkan anaknya kepada Cik Aminah binti Muhammad, seorang wanita Melayu berusia 42 tahun berasal dari Kemaman, Terengganu, yang merupakan sahabat rapat Nor Louise. Selepas melahirkan anak keenamnya, ibunya Nor Louise telah memujuknya untuk membenarkan Maria tinggal bersama Cik Aminah di Bandung selama 3 atau 4 hari. Pada 1 Januari 1943, Aminah datang menjemput Maria. Namun apabila anaknya tidak pulang seperti yang dijanjikan, Adeline mengambil keputusan untuk pergi sendiri mendapatkan Maria pada 6 Januari dengan menunggang basikal dari rumahnya di Jawa ke rumah Cik Aminah di Bandung. Malangnya di pinggir Bandung, beliau ditahan oleh seorang pengawal Jepun kerana tidak memiliki pas perjalanan dan akhirnya dihantar ke kem tahanan. Dari dalam kem tahanan, Adeline menyeludup keluar sepucuk surat kepada ibunya, meminta agar semua anaknya dibawa kepadanya. Nor Louise memenuhi permintaan itu dan mengantar ke semua anak-anaknya, tetapi Maria tidak termasuk bersama mereka. Beliau kemudian meminta Nor Louise mengambil Maria daripada Aminah. Ibunya membalas surat dengan memberitahu bahawa Aminah mahu menjaga Maria selama 2 hari lagi sebelum menyerahkannya sendiri ke kem. Namun sepanjang tempoh dalam tahanan, Adeline tidak pernah bertemu semula dengan Maria. Setelah dibebaskan, dia mendapati bahawa Maria dan Aminah telah menghilang tanpa jejak. Maria diberikan nama Nadra binti Ma'aruf atas sebab yang tidak diketahui. Kesemua mereka kemudian berpindah ke Jakarta untuk suatu tempoh sebelum kembali ke Bandung. Di sana, Aminah bekerja sebagai penterjemah untuk polis tentera Jepun sehingga tamat perang. Selepas tamat perang, Aminah membawa Maria pulang ke kampung halamannya di Kampung Banggul, Kemaman, Terengganu. Ketika itu Maria sudah sebati dengan kehidupannya sebagai seorang gadis Melayu, bertutur dalam bahasa Melayu, berpakaian seperti gadis Melayu dan mengamalkan ajaran Islam. Selain Maria, Aminah juga mempunyai seorang lagi anak angkat yang bernama Kamaria Muhammad Dahan yang berketurunan Jepun. Kamaria diambil sebagai anak angkat oleh Aminah ketika menetap di Tokyo bersama suaminya. Dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, bapa kandung Maria dibebaskan dari tahanan dan kembali ke Jawa untuk bersatu semula dengan istrinya, Adeline Hunter. Pasangan itu segera berusaha mencari Maria, namun mereka gagal menemukannya serta tidak mendapat sebarang jejak mengenai Cik Aminah. Dalam usaha mendapatkan kembali anak mereka, mereka meminta bantuan pihak berkuasa Belanda di Jawa dan Singapura untuk menjejaki Maria. Pelbagai pihak termasuk Palang Merah, Tentera Belanda, Perkhidmatan Repatriasi Indonesia dan polis tempatan menjalankan penyiasatan bagi mengesan keberadaan Maria. Akhirnya, pada September 1949, Maria dan Cik Aminah berjaya dikesan di sebuah kampung di Terengganu. Pada awal tahun 1950, perundingan dimulakan bagi mendapatkan kembali Maria. Konsulat Belanda menawarkan papasan sebanyak $500 kepada Cik Aminah sebagai ganti perbelanjaannya dalam membesarkan Maria selama 8 tahun. Namun tawaran itu ditolak. Usaha seterusnya dilakukan untuk memujuk Cik Aminah
supaya membawa Maria ke Singapura pada bulan April untuk berbincang dengan Konsul Jeneral Belanda, tetapi sekali lagi Cik Aminah menolak. Akhirnya pada 22 April 1950, Konsulat Belanda memfailkan permohonan ke Mahkamah Tinggi Singapura bagi menyerahkan Maria ke bawah jagaan Jabatan Kebajikan sementara menunggu arahan selanjutnya. Permohonan ini didengar serta-merta oleh Ketua Hakim dan diluluskan tanpa kehadiran pihak lawan. Keesokan harinya, seorang pegawai kebajikan menyerahkan perintah tersebut kepada Cik Aminah dan Maria kemudiannya dibawa ke rumah perlindungan wanita di York Hill. Sejak saat itu, Maria secara terbuka menyatakan keinginannya untuk terus tinggal bersama Cik Aminah dan menolak untuk kembali kepada ibu bapa kandungnya. Cik Aminah pula menegaskan bahawa Maria telah diserahkan kepadanya secara rela oleh Adeline, satu kenyataan yang turut disokong oleh Sewell D. Hunter, abang kepada Adeline, yang menjadi saksi kepada penyerahan tersebut. Namun pada 19 Mei 1950, selepas sesi pendengaran yang hanya berlangsung selama 15 minit, Mahkamah Tinggi memutuskan hak penjagaan Maria diberikan kepada keluarga Hertog. Ketika keluar dari mahkamah melalui pintu belakang, sebuah kereta dari konsulat sudah menunggu untuk membawa Maria. Maria menolak untuk masuk dan merangkul erat Cik Aminah sambil berpelukan. Kedua-duanya merayu bahawa mereka lebih rela mati daripada dipisahkan. Kekecauan itu menarik perhatian sehingga menyebabkan orang ramai berkumpul di sekitar mereka. Selepas pelbagai usaha dilakukan untuk memujuk, akhirnya Cik Aminah bersetuju untuk menaiki kereta bersama Maria bagi berjumpa dengan peguam mereka yang menjelaskan bahawa Maria perlu diserahkan sehingga rayuan difailkan. Maria dan Cik Aminah akhirnya terpaksa akur dengan keputusan untuk berpisah dan Maria akhirnya ditempatkan di sebuah konven sebagai perlindungan sementara. Maria terus tinggal di konven itu selama 2 bulan sementara menunggu keputusan rayuan yang difailkan pada 28 Julai. Dalam keputusan rayuan tersebut, mahkamah membatalkan keputusan sebelumnya dengan alasan bahawa terdapat kekeliruan dalam perintah awal yang mengarahkan Maria diserahkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Selain itu, Mahkamah Rayuan juga mendapati bahawa terdapat kekaburan dalam perwakilan Konsul Jeneral Belanda mengenai status Adrianus Hertog sebagai bapa kandung Maria. Keputusan ini disambut dengan penuh kegembiraan oleh Maria dan Cik Aminah. Pada 1 Ogos 1950, Maria Hertog dikahwinkan melalui nikah gantung dengan Mansur Adabi, seorang guru pelatih berusia 21 tahun yang berasal dari Kelantan dan bertugas di Sekolah Kerajaan Bukit Panjang. Namun perkahwinan ini menimbulkan spekulasi bahawa ia adalah satu langkah yang diatur oleh Cik Aminah bagi menghalang usaha ibu bapa kandung Maria untuk mendapatkan kembali Maria. Selepas malam perkahwinan, Maria kembali tinggal bersama Cik Aminah dan perkahwinan tersebut tidak pernah disempurnakan. Memandangkan perkahwinan ini berlangsung di Singapura, ketika itu berada di bawah pentadbiran British, kesahihan perkahwinan ini tertakluk kepada undang-undang British, bukannya undang-undang di tanah Melayu. Cabaran terhadap kesahihan perkahwinan ini datang daripada dalam kalangan komuniti Islam sendiri. Pada 10 Ogos 1950, seorang pemimpin Islam menulis surat kepada The Straits Times membangkitkan isu bahawa walaupun hukum Islam membenarkan perkahwinan gadis selepas mencapai akil balik yang mana Maria telah mencapainya setahun lebih awal, terdapat negara-negara Islam seperti Mesir yang menetapkan usia minimum perkahwinan pada 16 tahun. Walau bagaimanapun, beliau berpendapat bahawa membantah perkahwinan ini selepas ia sudah dilaksanakan tidak akan memberi manfaat kepada keharmonian antara penganut Kristian dan Islam. Pandangan ini dikongsi oleh kebanyakan masyarakat Islam ketika itu, terutamanya ketika sentimen terhadap Belanda dan masyarakat Eropah semakin tegang. Meskipun Maria telah berkahwin, keluarga Hertog tidak berputus asa dalam usaha mendapatkan kembali hak penjagaan anak mereka melalui tindakan undang-undang. Hanya sehari selepas perkahwinan berlangsung, peguam yang mewakili keluarga Hertog dari Kuala Lumpur mengantar surat tuntutan kepada Cik Aminah mengarahkan agar Maria dikembalikan sebelum 10 Ogos. Jika gagal, tindakan mahkamah akan diambil. Namun Aminah dan Mansur menganggap perkahwinan itu sebagai penyelesaian muktamad dan tidak mengindahkan tuntutan tersebut. Keluarga Hertog pula tetap meneruskan usaha mereka. Pada 26 Ogos 1950, mereka memfailkan saman di bawah Guardianship of Infants Ordinance dengan Hertog sebagai plaintiff, manakala Cik Aminah, Maria dan Mansur dinamakan sebagai defendant. Kes ini dibicarakan antara 20 hingga 24 November dengan keputusan ditangguhkan selama 4 bulan. Sepanjang tempoh itu, Maria jarang keluar rumah untuk mengelakkan perhatian umum. Dia tinggal di kediaman masjid
Presiden Muslim Welfare Association yang juga merupakan bapa angkat Mansur. Namun liputan media mengenai kes ini semakin meluas. Beberapa pertubuhan Islam dari Pakistan menawarkan bantuan kewangan dan menyatakan sebarang usaha lanjut oleh kerajaan Belanda untuk memisahkan pasangan tersebut sebagai satu cabaran terbuka kepada dunia Islam. Sokongan turut datang dari negara Indonesia dan Arab Saudi yang menganggap kes ini sebagai isu yang melibatkan maruah umat Islam. Pada akhirnya, ibu kandung Maria, Adeline Herzog, datang ke Singapura untuk menghadiri perbicaraan. Keputusan kes yang dikenali sebagai Herzog and Infant Herzog versus Aminah binti Mohammed and others diumumkan 2 minggu kemudian oleh Hakim Brown. Hakim Brown menyatakan bahawa perkahwinan Maria bukanlah penyelesaian. Sebaliknya, ia semakin merumitkan keadaan. Dalam keputusannya, beliau menyebut beberapa perkara utama. Yang pertama, perkahwinan ini hanyalah satu taktik untuk menghalang proses perkahwinan. Berdasarkan umur Maria, tempoh perkenalannya dengan Mansur, serta waktu perkahwinannya berdekatan dengan keputusan Mahkamah Rayuan, Hakim Brown berpendapat bahawa perkahwinan itu adalah satu muslihat untuk mempengaruhi keputusan mahkamah. Yang kedua, perkahwinan ini tidak sah. Hakim menegaskan bahawa sahnya sesuatu perkahwinan di Singapura bergantung pada undang-undang tempat tinggal pasangan. Oleh kerana Maria adalah warga negara Belanda, undang-undang negara asalnya menetapkan bahawa beliau masih di bawah umur untuk berkahwin. Oleh itu, perkahwinan tersebut tidak sah di sisi undang-undang Singapura. Yang ketiga, Maria bukan seorang Islam di sisi mahkamah. Hakim menyatakan bahawa bapanya, Adrianus Herzog, tidak pernah memberikan persetujuan untuk anaknya memeluk Islam. Oleh itu, apa saja upacara atau pembelajaran agama yang Maria terima tidak diiktiraf oleh mahkamah. Yang ketiga, hak penjagaan diberikan kepada keluarga kandung. Hakim Brown menegaskan bahawa keputusan mahkamah harus mengambil kira kebajikan Maria dalam jangka panjang. Walaupun pada masa itu, Maria mahu tinggal di Tanah Melayu, mahkamah mempertimbangkan masa depannya apabila dia lebih dewasa dan memperoleh perspektif yang lebih luas. Oleh kerana Adrianus Herzog tidak pernah menyerahkan hak penjagaannya, mahkamah memutuskan bahawa Maria mesti dikembalikan kepada keluarganya. Dengan keputusan itu, mahkamah mengarahkan agar Maria segera diserahkan kepada ibunya, Adeline Herzog. Ketika pihak polis datang untuk mengambil Maria, dia menangis sambil berpaut erat pada Aminah dan Mansur. Mansur menasihati Maria agar bersabar buat sementara waktu dan meyakinkannya bahawa perjuangan undang-undang akan diteruskan. Dengan hati yang berat, Maria akhirnya akur dan dibawa pergi menaiki sebuah kereta. Di luar, ratusan orang telah berkumpul, namun pasukan polis termasuk anggota Gurkha kontingen berjaya mengawal keadaan. Kereta tersebut membawa Maria ke biara Roman Katolik Good Shepherd di Thompson Road yang diuruskan oleh biarawati dari kumpulan Sisters of the Good Shepherd. Sementara itu, ibu kandungnya, Adeline Herzog, tidak segera tinggal di biara tetapi menetap di tempat lain selama beberapa hari sebelum akhirnya berpindah ke sana untuk menemani Maria. Menurut Pegawai Konsulat Jeneral Belanda, keputusan ini dibuat atas faktor kemudahan sementara menunggu proses rayuan. Namun tindakan ini akhirnya menjadi pencetus kepada rusuhan yang bakal berlaku. Pihak media tidak dihalang daripada memasuki kawasan biara. Pada 5 Desember, akhbar terbitan Singapore Tiger Standard menyiarkan gambar Maria di muka hadapan berdiri sambil berpegangan tangan dengan seorang biarawati. Beberapa gambar lain turut dipaparkan di halaman kedua, termasuk Maria yang dilihat berlutut di hadapan patung Virgin Mary. Sebagai tindak balas, akhbar Utusan Melayu pada 7 Desember menyiarkan gambar Maria dalam keadaan menangis sambil dipujuk oleh seorang biarawati, serta laporan mengenai kehidupan Maria yang dikatakan sunyi dan menderita di dalam biara. Hal ini menimbulkan kemarahan dalam kalangan masyarakat Islam yang menganggap Maria sebagai sebahagian daripada mereka. Berita sensasi yang mengaitkan kes ini dengan isu agama semakin memburukkan keadaan. Pada 9 Desember, sebuah organisasi bernama Nadra Action Committee secara rasmi ditubuhkan di bawah pimpinan Karim Ghani, seorang aktivis politik Islam dari Rangun. Jawatan kuasa ini menggerakkan sokongan masyarakat Islam dengan mengedarkan secara percuma akhbar mereka, The Dawn. Sehari sebelum itu, pada 8 Desember, Karim Ghani turut menyampaikan ceramah di Masjid Sultan di mana beliau menyebut tentang jihad sebagai pilihan terakhir dalam memperjuangkan nasib Maria. Melihat keadaan yang semakin tegang, Criminal Investigation Department mengusulkan agar Maria dipindahkan semula ke York Hill bagi meredakan kemarahan masyarakat Islam. Namun cadangan ini ditolak oleh Setiausaha Kolonial dengan alasan bahawa tiada permintaan rasmi daripada pemimpin Islam dan beliau juga tidak mempunyai kuasa untuk memindahkan Maria tanpa arahan lanjut daripada mahkamah.
Perbicaraan rayuan kes Maria Hertog bermula pada 11 Disember 1950. Waktu itu Maria ditempatkan di sebuah biara dan tidak menghadiri perbicaraan. Seawal pagi, ribuan orang sudah mula berhimpun di sekitar mahkamah. Menjelang tengah hari, jumlah mereka meningkat kepada 3.000 orang. Dalam tempoh hanya 5 menit, mahkamah memutuskan untuk menolak rayuan tersebut. Keputusan yang terlalu singkat ini menimbulkan kemarahan orang ramai yang menganggap sistem perundangan kolonial berat sebelah. Rusuhan pun mula tercetus. Rusuhan berlangsung selama 3 hari, menyebabkan pihak berkuasa mengenakan perintah berkurung selama 2 minggu. Perusuh menyerang sesiapa sahaja yang berkulit putih atau berdarah Eurasia, membakar kenderaan serta mencetuskan huru-hara di sekitar bandar. Pasukan polis gagal mengawal keadaan, manakala pasukan tentera British hanya dikerahkan sekitar jam 6.45 petang dengan menghantar 2 batalion keselamatan serta meminta bantuan tambahan dari Tanah Melayu. Pada masa yang sama, segelintir pemimpin Islam menggunakan siaran radio untuk merayu agar rusuhan dihentikan. Pada 12 Desember, walaupun pasukan keselamatan tambahan tiba, rusuhan masih berterusan. Keadaan hanya berjaya dikawal sepenuhnya menjelang tengah hari 13 Desember. Secara keseluruhan, 18 orang terbunuh, termasuk 7 individu berketurunan Eropah, 2 pegawai polis dan 9 perusuh yang ditembak oleh pihak berkuasa. Seramai 173 orang mengalami kecederaan, 119 kenderaan rosak dan sekurang-kurangnya 2 bangunan dibakar. Selepas rusuhan, pihak polis menubuhkan unit siasatan khas dan menahan 778 individu. Daripada jumlah ini, 403 orang dibebaskan tanpa syarat, manakala 106 orang dibebaskan dengan syarat. Seramai 200 orang dihadapkan ke mahkamah atas pertuduhan merusuh, 25 orang dibebaskan, 100 orang disabitkan kesalahan dan 62 dirujuk kepada jawatan kuasa penasihat siasatan. 7 individu didakwa atas kesalahan membunuh tanpa sebab dan 5 daripada mereka dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Salah seorang yang dijatuhi hukuman mati ialah Othman Ghani, seorang ahli perniagaan dari Madras. Pada 25 Ogos 1951, Tunku Abdul Rahman mengambil alih kepimpinan UMNO dan segera berusaha menyelamatkan 5 individu yang dijatuhi hukuman mati. Beliau memberi tekanan kepada pihak berkuasa British yang akhirnya mengalah kerana menyedari era kolonial mereka semakin berakhir. Akibatnya, hukuman mati terhadap kelima-lima individu itu dikurangkan kepada penjara seumur hidup. Pada malam rusuhan tercetus, pihak berkuasa memindahkan Maria dari biara di mana para perusuh cuba menyerbu sebanyak 2 kali tetapi dihalang oleh pihak polis. Rancangan awal adalah untuk membawanya ke York Hill, namun akhirnya dia dihantar ke Pulau St. John, sebuah pulau kecil kira-kira 4 batu di selatan Singapura. Keesokan harinya, Maria diterbangkan ke Belanda bersama ibu kandungnya, Adeline Hertog. Setibanya di lapangan terbang Schiphol, mereka segera menuju ke rumah keluarga Hertog di pinggir Bergen op Zoom. Pada mulanya Maria hanya boleh berkomunikasi dengan ibunya, Adeline, satu-satunya ahli keluarganya memahami bahasa Melayu. Demi keselamatannya, seorang anggota ditugaskan mengawalnya setiap kali dia meninggalkan rumah kerana dikuatiri ada pihak yang cuba membawanya kembali ke Singapura. Rumah keluarga Hertog turut diletakkan di bawah pemantauan pihak berkuasa. Namun lama-kelamaan Maria mula menyesuaikan diri dengan persekitarannya. Seorang biarawati datang ke rumah setiap hari untuk mengajarnya bahasa Belanda sehingga dia fasih dan boleh bersekolah di sebuah biara tempatan. Sementara itu di Singapura, Aminah dan Mansur akhirnya menerima hakikat bahawa usaha mereka untuk mendapatkan kembali Maria tidak berjaya setelah permohonan rayuan kejawatan kuasa kehakiman Majlis Privy ditolak. Sokongan daripada majoriti Islam yang pada awalnya lantang memperjuangkan kes ini juga semakin pudar. Selepas rusuhan yang menggemparkan Singapura, Gubernur Franklin Gimson melantik sebuah suruhanjaya siasatan bagi menyiasat punca sebenar kejadian. Suruhanjaya ini diketuai oleh Sir Lionel Leach, seorang ahli jawatan kuasa kehakiman Majlis Privy. Hasil siasatan menyalahkan pihak polis kerana gagal bertindak lebih awal meskipun terdapat banyak petunjuk antara 2 hingga 11 Disember bahawa ketegangan semakin memuncak. Kegagalan bertindak pantas untuk menyuraikan perusuh ketika rusuhan bermula juga dikritik. Tambahan pula pasukan Gurkha yang bersiap siaga tidak dikerahkan, sementara terlalu banyak kebergantungan diberikan kepada pegawai polis Melayu. Maria berkahwin 4 kali sepanjang hidupnya. Perkahwinan pertamanya dengan Johann Gerardus dikurniakan 10 orang anak.
Namun rumah tangga mereka tidak bahagia. Pada tahun 1976, dia dibicarakan atas tuduhan merancang pembunuhan suaminya, tetapi dibebaskan karena tiada bukti kukuh. Tidak lama selepas itu, dia bercerai dan berkawin dengan Antonius Christianus. Namun hubungan mereka juga berakhir dengan perceraian pada tahun 1983. Maria kemudian bertemu seorang lelaki yang bernama Benjamin Leopard Pichel dan berpindah ke Amerika Syarikat pada tahun 1984, menetap di Lake Tahoe, Nevada. Wartawan Malaysia, Fatini Yaakob, pernah menemu bualnya dan menyampaikan tawaran kerajaan Terengganu agar dia pulang ke Malaysia. Namun Maria menolak kerana masih trauma dengan rusuhan yang pernah berlaku. Pada 29 Januari 1998, Maria akhirnya pulang ke Kemaman buat pertama kali dalam 48 tahun untuk bertemu adik angkatnya, Kamaria, dan menziarahi kubur ibu angkatnya, Cik Aminah. Itu merupakan pertemuan terakhir mereka sebelum Kamaria meninggal dunia akibat leukemia. Maria kembali ke Belanda sekitar tahun 2001, meninggalkan suaminya dan akhirnya bercerai pada tahun 2004. Pada 8 Julai 2009, Maria meninggal dunia akibat leukemia pada usia 72 tahun. Kisah hidup Maria Hertog menggambarkan pertembungan budaya, politik dan emosi yang rumit dalam era selepas penjajahan, di mana kepercayaan dan identiti bertembung dalam satu kisah yang penuh drama. Dari seorang gadis kecil yang dibesarkan dalam lingkungan Melayu Islam hingga menjadi simbol kontroversi, kehidupannya diwarnai dengan pergolakan identiti yang tidak pernah berakhir. Kepulangannya ke Kemaman pada tahun 1998 bukan sekadar sebuah pertemuan semula, tetapi satu pengakuan bahawa jiwanya masih berakar di tanah yang pernah menjadi rumahnya. Namun masa lalu yang berliku tidak dapat dipadam, dan Maria akhirnya pergi, meninggalkan dunia ini dengan sejarah yang kekal dikenang.